Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Alhamdulillah. Saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Mudah-mudahan segala amalan kita, korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab uruf kita di Malaysia ni, kita raya ni bukan setakat satu hari, lama sangat. Okey, alhamdulillah. Baik, berkisar tentang Aidiladha ataupun juga dikenali sebagai Hari Raya Korban, pengorbanan. Pada tazkirah Jumaat pada hari ini, saya cadang nak bawa dua tajuk sebenarnya. Tajuk pertama, soalan-soalan yang biasa timbul ataupun salah faham yang berkaitan dengan Hari Raya Korban. Khususnya soalan-soalan yang ditanya oleh non-Muslim kepada kita. Saya akan ambil mungkin 2 ataupun 3 soalan sebagai contoh, dan macam mana kita nak menjawab soalan-soalan ini. Dan seterusnya bergantung kepada masa yang masih ada lagi. Saya akan bincangkan juga berkaitan dengan korban, kan? Apakah pengorbanan yang dilakukan oleh seorang non-Muslim apabila dia memilih Islam, dia memeluk agama Islam, dia berhijrah daripada bukan Islam kepada agama Islam? Apakah pengorbanan yang dia lakukan, yang dia lalui, untuk sama-sama kita menghayati topik pengorbanan ini, insya-Allah. Yang pertama sekali, tuan-tuan, bila Hari Raya Haji setiap tahun dah boleh dikatakan, antara soalan yang akan timbul adalah kenapa agama Islam ni agama yang kejam? Kenapa agama Islam ini dia sembelih binatang? Tak kesian ke binatang tu? Binatang tu pun dah hidup. Biasakan soalan ini. Saya pernah ditanya oleh orang yang bukan beragama Islam. Dia bagi tahu saya, dia kata Islam ini tak bagus, dia kata. Saya tanya dia balik, kenapa kata Islam tak bagus? Sebab dalam agama Islam, awak sembelih binatang, awak makan binatang, awak bunuh binatang. Kesian binatang itu. Binatang itu pun nak hidup juga. Kalau anda tengok, kalau pergi ke pasar, bila orang nak sembelih ayam contohnya, apa ayam tu buat? Ayam tu akan nak melepaskan diri. Artinya ayam tu nak hidup. Tapi kau pergi bunuh binatang. Binatang yang kau bunuh ni, macam lembu ke, kambing ke, ayam ke, dia pun ada keluarga. Mungkin binatang yang kamu sembelih ni adalah bapa ataupun mak dalam keluarga. Dia ada anak-anak. Kamu dah bunuh binatang tu, apa jadi pada anak-anak dia? Kesian dia. Kalau ada orang bunuh mak kamu, bapa kamu, apa kamu rasa? Ini soalan yang ditanya kepada saya. Macam mana kita nak jawab? Kenapa tak makan sayur-sayuran saja? Makan sayur-sayuran tu lebih sihat berbanding dengan makan binatang. Jadi kerana kita makan sayur-sayuran tu lebih sihat, maka tak payahlah nak makan binatang lagi. Dan antara soalan yang timbul, mereka kata cara orang Islam sembelih binatang sangat kejam. Sebab dia tengok dalam TV dan sebagainya, masa Hari Raya Aidiladha, dia akan tengok
macam mana kita ni akan ikat lembu-lembu sebagai contoh di pokok-pokok. Kemudian ada masa nak sembelih tu ada beberapa orang akan keliling lembu tadi, lepas itu bergusti. Bagi dia nampak bergusti macam WWF. Okey, beberapa orang lawan satu ekor lembu. Ini handicap tag team match. Banyak lawan satu. Lepas tu gusti dengan lembu, lembu tu pun jatuh, lepas tu dia pun keluarkan pisau dan dia pun sembelih. Darah pun memancut-mancut keluar, dia pun jerit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi banyak darah, lagi kuat dia kata Allahu Akbar. Dia kata orang Islam ni memang suka menumpahkan darah. Dan dia kata cara orang Islam sembelih binatang sangat-sangat kejam, sebab selepas dah sembelih binatang tadi, lembu tadi akan menggelupur, menahan kesakitan. Dia akan tendang-tendang berapa minit sampai dia mati. Cara orang Islam sembelih binatang, dia seksa binatang sampai mati. Kalau di barat pun mereka pun makan binatang, tapi barat tu dia kasih sayang pada binatang tu tinggi, sebab dia guna stun gun. Guna stun gun, dia tembak binatang tu, rasa sakit beberapa saat, terus mati. Tapi tak adalah macam orang Islam, seksa binatang sampai mati. Ini antara soalan-soalan yang ditanya setiap kali musim Hari Raya Korban. Antara juga yang menjadi sensitiviti adalah dalam ibadah korban ini, kita biasanya akan jadikan daging lembu sebagai korban kita, dan itu pun menjadi sensitif di kalangan masyarakat Malaysia yang majmuk, dan pelbagai soalan yang timbul di situ. Okey, saya jawab secara ringkas saja. Yang pertama sekali, kita lihat cara sembelihan orang Islam dulu. Adakah cara orang Islam sembelih binatang kejam ataupun tidak? Adakah betul ke apa yang mereka kata? Cara orang Islam sembelih binatang, dia akan seksa binatang sampai mati. Betul ke? Mari kita bincangkan. Yang pertama sekali, dalam kita nak sembelih binatang, ada syarat-syarat dia. Syarat yang pertama, pisau yang kita nak guna mesti tajam. Sebab kalau pisau itu tumpul, mungkin kita kena sembelih beberapa kali barulah putus urat dia. Itu menyeksa binatang. Tapi kalau pisau yang tajam, sekejap je zap, urat dia terputus. Itu yang pertama. Syarat kedua, tidak boleh menunjukkan pisau kepada binatang. Jangan mengasah pisau tu depan binatang. Nabi larang. Adakah kamu nak bunuh binatang tu 2 kali? So jangan asah pisau di depan binatang. Dan yang ketiganya, jangan sembelih binatang di hadapan binatang yang lain. Patutnya binatang yang kita nak sembelih ni mungkin kita bawa ke satu penjuru terselindung daripada binatang-binatang lain dan kita sembelih. Dan bila kita nak sembelih binatang pun, kita tenangkan dia dulu, baringkan dia, bagi dia selesa, kemudian keluarkan pisau. Dan biasanya kalau yang expert ni, dia akan ambil telinga tadi, dia usap-usap dulu, bagi dia selesa, dia dah baring, ambil telinga, tutup mata, keluarkan pisau yang tajam tadi, sembelih, bismillah, Allahu Akbar. Dan bila kita sembelih ini, cara orang Islam sembelih, dia tak potong kepala, tetapi dia akan putuskan urat. Bila urat pembuluh ini putus, tetapi saraf tunjang tidak putus, ya. Okey, bila urat pembuluh ni terputus, maka darah akan memancut-mancut keluar. Sebab ini adalah pembuluh darah, dan ini adalah pembuluh darah yang membekalkan darah kepada otak. Sekarang ini darah membawa oksigen. Bila pembuluh darah diputuskan, darah memancut-mancut keluar, bererti darah tak sampai ke otak. Otak tak dapat oksigen, maka otak akan mati. Maka binatang itu sebenarnya mati. Tetapi binatang itu bila dah disembelih, dia akan menendang-nendang, bukan kerana dia kesakitan, sebab otak dah mati,
Binatang tu menendang-nendang sebab saraf tunjang tak diputuskan, kepala tak diputuskan, jantung masih lagi hidup, jantung tu masih lagi berdegup. So setiap kali jantung itu berdegup, otot binatang tu tadi akan jadi tegang, kendur, tegang, kendur, tegang, kendur. So cara otomatiknya kita akan lihat binatang tu menendang-nendang, dan setiap kali binatang itu menendang-nendang, maka darah daripada badan binatang tadi akan maksimum akan keluar daripada badan. Bila darah ni keluar maksimum daripada badan, itu menunjukkan binatang yang kita sembelih cara Islam lebih sihat untuk dimakan dan akan tahan segar lebih lama. Sebab hari ini kita tahu melalui perubatan, darah adalah medium pembawa penyakit. Jadi bila disembelih cara Islam, maksimum darah daripada badan binatang tadi akan mengalir keluar. Tetapi kalau kita pancung kepala binatang tadi, pancung sekaligus, binatang tu terus mati, darah masih lagi terperangkap dalam badan dia. Jadi cara Islam, bila darah sudah maksimum dikeluarkan, yang pertama, binatang itu lebih sihat untuk dimakan, dan keduanya boleh tahan segar lebih lama lagi. Dan ketiganya, cara sembelih cara Islam ni, bila pembuluh darah diputuskan, darah tidak sampai lagi ke otak, maka otak tidak mendapat oksigen, maka binatang tu tidak sebenarnya merasa kesakitan. Dan inilah cara penyembelihan yang paling merciful untuk binatang dan paling sehat untuk kita juga. Itu pertama. Tentang soalan kenapa dalam agama Islam makan binatang? Makan binatang ni macam-macam penyakit. Kalau makan sayur-sayuran, makan buah-buahan, lebih sihat. Jadi bila makan sayur-sayuran, makan buah-buahan lebih sihat, maka janganlah makan binatang. Menjawab soalan ini, yang pertama, semata-mata kerana kalau satu benda itu lebih baik daripada yang lain, bukan bererti yang lain itu kita jangan buat. Cuma ia ni lebih baik je. Contoh, kalau saya kata apple lebih baik daripada oren, buah apple lebih baik daripada buah oren, itu bukan bererti makan je buah apple, jangan makan buah oren. See the point? Itu yang pertama. Yang keduanya, mari kita lihat tentang dalam agama Islam kita makan binatang, dan adakah itu menunjukkan Islam agama yang tak baik dan sebagainya. Na'udzubillah. Yang pertama sekali, kalau mereka kata makan binatang ni macam-macam penyakit kita dapat, makan sayur-sayuran kita lebih sihat, pada saya kurang tepat. Dia lebih tepat ialah tak kiralah kita makan sayur-sayuran ke, makan binatang ke, tetapi makan secara sederhana. Apa-apa pun kalau kita buat cara berlebihan mendatangkan kemudaratan. Kalau kita makan daging berlebihan, ada mudarat. Tapi begitu juga kalau kita makan sayur-sayuran secara berlebihan pun ada mudarat dia. Kalau tak percaya cakap saya, tanya orang yang ada penyakit kencing manis. Boleh ke dia makan nasi? Dia makan nasi pun dah jadi mudarat bagi dia. Orang yang sehat pun cubalah makan nasi berlebihan, hari-hari makan nasi berlebihan, apa akan berlaku pada dia? Jadi apa-apa pun yang kita buat secara berlebihan mendatangkan masalah. Tapi kalau kita makan daging atau sayur-sayuran atau apa-apa pun secara sederhana, itulah yang terbaik. Tentang ketidaktepatan yang saya sebutkan tadi, siapa kata makan binatang aja dapat penyakit? Hari ini kalau kita lihat antara penyakit yang paling besar di dunia, kita ambil satu, minum arak, betul?
minum arak ni bermasalah, setuju? Arak dibuat daripada daging apa ya? Arak dibuat daripada daging apa? Bukan daging, dibuat daripada tumbuh-tumbuhan. So dengan lain perkataan, arak bukan daripada daging, tapi arak tu bersumber kepada tumbuh-tumbuhan. Yang kedua, antara penyakit yang paling banyak berlaku ni adalah akibat daripada tembakau. Dan tembakau sekali lagi bukan daripada daging. Tembakau juga daripada kategori tumbuh-tumbuhan. Dan seterusnya, jawapan saya panjang, tapi untuk tazkirah kali ini saya bagi poin sikit-sikit je. Dan cuma saya nak tambah sikit lagi. Yang saya nak bagi tahu, Islam ini agama universal. Sebagai satu agama universal, Islam adalah satu agama yang boleh dipraktis oleh manusia tanpa mengira manusia itu berada di mana pun. Tak kira lah 4 penjuru dunia yang mana kita berada, kita sebagai seorang manusia boleh praktis Islam. Sebagai contoh, kalau katakanlah tak boleh makan binatang, mesti makan sayur-sayuran saja. Saya nak tanya, orang yang hidup di gurun, bukan dekat Kedah ya, gurun di padang pasir. Okey, orang yang hidup di padang pasir ni, dia nak makan sayur-sayuran apa? Sebab banyak daripada padang pasir ni tak ada tumbuh-tumbuhan. Paling-paling kuat pun mungkin dapat kaktus lah, tapi takkanlah nak makan kaktus kari, kaktus latna, kaktus sup dan sebagainya. Boleh faham maksud saya? Jadi praktikal di situ, mereka kena makan binatang. Ataupun contoh lain, saya bagi satu lagi contoh lain. Kalau kata mesti makan sayur-sayuran saja, macam mana orang Eskimo nak hidup? Orang Eskimo yang tinggal di kutub, di kawasan kutub tak ada sayur-sayuran. So dia terpaksa juga bakar benda-benda yang bersumberkan kepada macam ikan dan sebagainya, ataupun binatang. Boleh faham maksud saya? So Islam agama yang universal. Namun begitu, kalau ada seseorang non-Muslim yang hanya makan sayur-sayuran saja, dan kemudian dia bercadang nak memeluk agama Islam, dia nak masuk Islam, dan selepas dia memeluk agama Islam, dia tak nak makan binatang, dia tak nak makan daging, dia nak terus 100% masih lagi amalkan makanan vegetarian dalam agama Islam, tak ada masalah. Kalau kamu nak 100% makan vegetarian, silakan, teruskan. Walaupun kamu 100% vegetarian, kamu masih boleh jadi seorang Islam yang baik. Cuma jangan haramkan apa yang Allah halalkan. Untuk pilihan sendiri, tak nak makan binatang, tak nak makan daging, is not a problem. Itu tidak menjadi isu. Antara persoalan yang juga timbul setiap kali hari raya haji, sebab dalam hari raya haji ni musim haji, dan dalam TV orang-orang akan lihat ya, bagaimana jemaah haji menunaikan fardu haji. Mereka akan tawaf keliling Kaabah. Mereka tawaf keliling Kaabah, dan kemudian bila masuk waktu solat, mereka akan lihat orang-orang Islam sujud dan menyembah Kaabah. Itu yang non-Muslim nampak. Dia nampak orang Islam keliling Kaabah. Yang keduanya, bila time solat, mereka sujud kepada Kaabah, seolah-olah mereka sedang menyembah Kaabah. Ini satu lagi soalan yang timbul, kenapa orang Islam sembah Kaabah? Sebab antara penganut yang bukan beragama Islam, mereka pun ada amalan, mereka akan tawaf keliling rumah ibadah mereka. So mereka tengok orang Islam pun tawaf keliling Kaabah, seolah-olah menyembah Kaabah. Okey, saya bagi beberapa jawapan yang ringkas. Yang pertama sekali, dalam agama Islam,
kalau kita menyembah selain dari Allah, itu syirik. Dan syirik masuk neraka. Bererti kalau ada orang Islam, kalau dia menyembah Kaabah, itu syirik namanya. Dan syirik masuk neraka. Kalau sembah Kaabah, masuk neraka. Bila saya jawab, mula-mula saya jawab begitu, non-Muslim yang tanya soalan tadi, dia akan rasa terkejut. Oh, kalau sembah Kaabah masuk neraka? Saya kata ya. Sebab dalam Islam kita hanya sembah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Habis tu yang Kaabah tadi tu, oh Kaabah tu bukan kami sembah. Dia kiblat. Kiblat artinya direction. Hala tuju. So dalam agama Islam dia ada satu kiblat. Bila ada satu kiblat, tujuannya untuk menyatukan umat Islam. Bila ada satu kiblat, masuk je waktu solat, semua orang Islam kiblat dia satu. Tak ada bergaduh. Sepanjang masa, setiap detik, setiap saat, ada aja orang Islam atas muka bumi ini sedang solat. Dan semua menuju kiblat yang sama. Kalau tak ada satu kiblat, kita akan bergaduh. Ada yang nak menghadap utara sebab mak bapak dia di utara. Ada nak menghadap selatan sebab pasangan hidup dia di selatan. So kita akan bergaduh, bertengkar. Dan apakah bukti? Bukti orang Islam tidak menyembah Kaabah. Bukti pertama, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kiblat pada awalnya bukan Kaabah, tetapi Masjid Al-Aqsa. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang Islam untuk tukar kiblat daripada Masjid Al-Aqsa, tukar kiblat kepada Kaabah. Ini disebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, surah nombor 2 ayat 125 dan ayat nombor 144. Dan juga 144. Itu bukti pertama, orang Islam tidak sembah Kaabah. Bukti kedua, Kaabah bukan berhala, ialah orang yang sembah berhala, dia tidak akan pijak berhala dia sendiri. Tapi orang Islam zaman berzaman, kita panjat bumbung Kaabah. Itu menunjukkan kita tak sembah Kaabah. Bukti ketiga, orang yang sembah berhala tidak akan pijak gambar berhala dia. Kalau gambar berhala, dia akan hormat. Dia takkan letak atas lantai pun, dia akan simpan. Dia akan simpan tempat elok-elok, dia takkan pijak. Tapi orang Islam, setiap hari kita memijak gambar Kaabah. Gambar Kaabah yang ada atas sejadah. Bila kita berjalan, kita pijak aja gambar Kaabah. Itu menunjukkan kita tak sembah Kaabah. Sebagai bukti lain, katakan dengan teknologi moden, katakan dengan helikopter lah contoh ya, kita angkat bangunan Kaabah tadi tu dekat Mekah kan, bangunan Kaabah, ambil bangunan Kaabah dekat Mekah tu, kudu, kita bawa letak dekat dataran Merdeka. So bayangkan sekarang dataran Merdeka, Kaabah di mana? Dataran Merdeka di sana. Tetapi Mekah di mana? Belakang saya. Mekah ni belakang. Jadi sekejap lagi kita nak solat Jumaat, adakah kita akan menghadap Kaabah yang ada di dataran Merdeka atau kita terus dengan kiblat ke arah Mekah? Kita tak tukar kiblat, kita masih akan menghadap Mekah. Itu bukti kita tak menyembah Kaabah. Sebab orang yang sembah berhala, apabila kita ambil berhala tadi dan kita pindahkan ke tempat yang lain, mereka tak pergi tempat asal, mereka akan ikut di mana berhala tadi berada. Dan pernah juga dalam sejarah Islam, masa banjir besar dulu, bangunan Kaabah runtuh, tapi orang Islam tetap menghadap kiblat yang sama. Dan kalau kita sebut tentang haji, kalau hari ini Kaabah ada di dataran Merdeka, orang-orang Islam seluruh dunia nak menunaikan haji, adakah mereka datang ke dataran Merdeka atau tetap pergi ke Mekah? Dia tetap pergi ke Mekah, sebab Mekah itu tanah haram. Boleh ya? Clear?
Settle? Okey, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang saya janjikan tadi, ada sedikit masa lagi saya akan bincangkan tentang korban dalam tazkirah ini, tapi korban yang khususnya dilakukan oleh non-muslim yang memeluk agama Islam. Dia non-muslim, orang yang bukan beragama Islam, kemudian dia memeluk agama Islam, mu'alaf. Orang yang memeluk Islam, hidup dia sebenarnya penuh dengan pengorbanan. Sebelum masuk Islam ada cabaran, semasa nak masuk Islam ada cabaran, selepas masuk Islam ada cabaran. Maka dia melakukan satu hijrah yang penuh dengan pengorbanan. Kita bincangkan beberapa poin-poin saja, beberapa poin-poin. Bayangkan seseorang itu hidup daripada lahir dia membesar dalam keluarga non-muslim. Maka daripada dia lahir, dia terdedah dan diajar agama lain. Saya setuju semua manusia lahir dalam keadaan fitrah, iaitu fitrah Islam. Lahir dalam keadaan fitrah Islam. Tetapi daripada lahir dalam keluarga non-muslim, bererti dia terdedah dengan ajaran agama lain dan dibesarkan dalam agama lain. Maka dia membesar dalam suasana sebagai non-muslim. Katakan umur berapa tahun dia masuk Islam? Umur 20 tahun dia masuk Islam. Umur 30 tahun masuk Islam. Umur 40 tahun masuk Islam. Umur 50 tahun masuk Islam. Contoh. Artinya apa? Artinya 20 tahun hidup dia, 30 tahun hidup dia, 40 tahun hidup dia, 50 tahun hidup dia hidup sebagai non-muslim, hidup sebagai orang yang bukan beragama Islam, dengan kepercayaan itikad, kepercayaan non-muslim, dengan budaya non-muslim, dengan cara-cara hidup non-muslim, dengan kepercayaan amalan-amalan non-muslim. Sekarang ni bila dia memilih agama Islam sebagai agama dia, dia berhijrah kepada agama Islam, dia menjadi seorang mu'alaf dalam agama Islam, dia kena berubah cara hidup dia. Senang ke dia nak ubah cara hidup? Senang ke nak ubah cara hidup? Bayangkan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tiba-tiba nak berubah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita khususnya yang lahir dalam keluarga Islam, daripada kecil membesar dalam keluarga Islam, bila kita tengok ada mu'alaf memeluk agama Islam, kita excited, kita seronok, kita happy. Dan kemudian dia masuk aja Islam, semua orang sekeliling dia nak jadi ustaz. Semua orang keliling dia, orang Melayu Islam kita ni jadi ustaz, nak mengajar dia, ini haram, itu haram, ini tak boleh, itu tak boleh, ini salah, itu salah, ini dosa, itu dosa, ini masuk neraka, itu masuk neraka, ini wajib, itu wajib, ini tak boleh buat, itu tak boleh buat. Padahal dia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun sudah pun beramal dengan perkara-perkara itu. Dia nak berubah bukan senang, not easy. Ada benda dia boleh ubah, serta merta dia boleh ubah. Ada benda dia kena usaha, tapi dia dapat ubah. Tapi ada benda dia struggle. Struggle dalam bahasa Melayu nak sebut macam mana ya? Berhempas pulas. Dia nak mengubah hidup dia, not easy. Tapi bagi tuan-tuan yang memang lahir dalam keluarga Islam, daripada kecil membesar,
Memang senang sebab daripada kecil dah dididik benda tu. Tapi bagi kawan mu'alaf tadi yang baru masuk Islam, ada benda bukan senang dia nak berubah. It's not easy. Kalau nak saya bagi contoh, saya bagi 2 contoh. Apa benda yang dibuat berulang-ulang-ulang akhirnya akan jadi tabiat, betul? Nak berhenti daripada tabiat bukan perkara mudah. Kita ambil contoh. Kalau kita ambil dekat Malaysia sebagai contoh, banyak fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Islam mengatakan merokok adalah haram. Kita ambil simple saja, mengatakan merokok adalah haram, tanpa sebut nama-nama. Jangan sebut nama-nama. Tuan-tuan, ada atau tidak ustaz-ustaz yang masih merokok? Ada atau tidak imam solat merokok? Bukan waktu dia jadi imam. Kadang-kadang dia jadi imam solat, masa rukuk, rokok jatuh daripada poket. Bangun daripada sujud, kutip balik. Ataupun bila kita dah habis solat, kita pergi salat dengan imam, ada bau rokok. Saya tidak merokok daripada kecil. Saya tak boleh tahan bau rokok. Saya terselabat, alhamdulillah. Saya tak merokok. Senang saya nak kata merokok adalah haram. Senang saya nak hukum orang. But no. Ustaz-ustaz, imam-imam yang saya maksudkan tadi, saya percaya jauh di hati mereka, mereka nak berhenti sebenarnya. Mereka nak berhenti. Tapi not easy. It's not easy for them to stop. Betul kan? Sebab apa? Dah jadi tabiat. Kita yang tak merokok, senanglah nak hukum. Tapi orang yang dah merokok, dah jadi bertahun-tahun, dah ketagih, bukan senang dia nak berhenti. Boleh faham maksud saya ke? Saya bagi contoh yang kedua. Sebab contoh yang pertama pasal merokok ni, ramai orang baik-baik beriman ni, bagi mereka, alah merokok, mana boleh merokok Brother Shah? Tak boleh, haram tetap haram. Tak ada kompromi. Jangan bagi alasan tabiat dan sebagainya. Okey, saya bagi contoh kedua. Dalam surah Hujurat, surah nombor 49 ayat nombor 12, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Ayat ni dituju pada orang beriman, orang Islam. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi daripada prasangka, buruk sangka. Sebahagian dari buruk sangka ini boleh bawa kepada dosa. Jangan cari-cari kesalahan orang lain, dan jangan kamu mengumpat. Adakah kamu mahu makan daging mayat saudara kamu sendiri? Betul kan? Ayat tadi jelas mengatakan perintah jauhi daripada prasangka. Berapa ramai daripada kita ni masih prasangka pada orang? Jauhi daripada mencari kesalahan orang lain. Berapa ramai di antara kita cuba cari-cari kesalahan orang lain, termasuk dalam Facebook, media sosial pun nak cari kesalahan orang lain. Dan yang lebih penting lagi, jauhi daripada mengumpat. Adakah kamu mahu makan daging mayat saudara kamu? Mengumpat tak boleh kan? Betul? Haram kan mengumpat? Setuju? Baik tuan-tuan, siapa di sini yang langsung tak mengumpat? Angkat tangan. Sekarang ni dah bulan Jun ke Julai sekarang? Okey, masih lagi Jun, hujung bulan Jun. Okey, sepanjang tahun ini siapa langsung tak pernah mengumpat? Okey, hari ni 30 Jun. Satu bulan ini langsung tak mengumpat. Okeylah, satu minggu tak mengumpat. Okeylah, hari ini je tak mengumpat. Ke tak sempat? Boleh faham maksud saya? Kita ni mudah nak hukum orang lain, tapi untuk diri sendiri kadang-kadang kita ada double standard. Saya bagi contoh tuan-tuan.
Kalau satu kesalahan yang kita tak buat, tetapi orang lain buat, sikap kita kebiasaannya ialah astagfirullahalazim, apa punya orang Islam ni, dah tahu benda ni salah, benda ni haram, buat juga, tak malu ke? Tetapi kalau ada satu kesalahan, benda tu memang salah, tapi kita memang buat kesalahan itu, sikap kita ialah nak buat macam mana, benda tu memang salah, tetapi manusia, Allah cipta manusia ni ada kelemahan, kita ni bukannya malaikat. You see the point? Kita ni kadang-kadang double standard. Benda yang kita buat salah, kita akan justify benda tu. Tapi kalau benda tu kita tak buat salah, orang lain buat, kita ni cepat nak menghukum. Bagi saya, kalau ada orang lain buat satu kesalahan yang kita tak buat, yang pertama, bersyukur kepada Allah SWT. Ya Allah, thank you Allah kerana menyelamatkan aku daripada melakukan kesalahan tadi. Ambil itu sebagai satu peringatan. Yang keduanya, cuba sedaya upaya kita membantu sahabat tadi supaya dia dapat keluar dan tidak melakukan kesalahan tadi. Contoh, kalau kita buat satu kesalahan, bagaimana kita nak orang tegur kita? Dengan cara kasar, dengan cara menghukum, ataupun dengan cara yang sangat memahami kita? Seperti mana kita nak orang tegur kita, macam itulah kita tegur orang lain. Boleh faham maksud saya ke? Okey, sekarang kembali kepada mu'alaf. Mu'alaf ni 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dah jadi tabiat, masuk Islam. Ini tak boleh buat haram, itu tak boleh buat haram. Sebab semasa dia non-Muslim, tak ada haram, tak ada halal. Boleh buat apa saja, suka hati dia buat apa saja. Selagi mana tidak langgar undang-undang, selagi mana tak kacau orang lain, suka hati buat. Tapi sekarang masuk Islam, ada peraturan-peraturan. Saya sendiri, brothers and sisters, saya sendiri ada benda saya nak berubah, bukan senang. Ada benda sampai sekarang saya struggle. Boleh faham maksud saya? Ada benda senang saya nak berubah. Jadi brothers and sisters, brothers, tuan-tuan, kalau ada seseorang tu memeluk agama Islam, mu'alaf yang masuk Islam, fahamilah dia. Dia lakukan satu pengorbanan. Banyak benda yang dia biasa buat semasa non-Muslim dulu, sekarang masuk Islam dia tak boleh buat lagi. Ada benda-benda dulu sebagai non-Muslim dia tak perlu buat, sekarang dia sudah masuk Islam, dia kena buat. Tapi bukan mudah untuk dia orang buat. Contohnya, solat 5 waktu sehari. Nak solat 5 waktu is not easy. Saya sendiri bila mula-mula masuk Islam, cuba teka berapa kali saya solat satu hari. Kosong, langsung tak solat. Sebab tak tahu solat, baru masuk Islam, tak belajar. Nak belajar solat tu ambil 3 bulan. 3 bulan saya dah pandai solat. Bila saya dah pandai solat, berapa kali saya solat satu hari? Bukan 5 kali. Satu hari solat 2 kali, 1 kali, 2 kali, mungkin 3 kali, 2 kali, 1 kali, mungkin ada 4 kali, tetapi tak pernah 5 kali, tak pernah. Mula-mula masuk Islam dah pandai solat. Subuh saya tak pernah solat. Kadang-kadang dengar daripada jauh-jauh ada azan, ambil selimut, tutup. Saya dalam 2-3 bulan lah macam tu. Dalam 2 bulan macam tu lebih kurang. Kemudian jumpa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada saya Muslim. Amalan yang pertama yang Allah akan hitung di akhirat nanti adalah solat kita. Jadi kalau solat kita yang 5 waktu pun tak cukup, tergantunglah amalan kita. Dan hadis sebelumnya, sebelum tu ada satu lagi hadis lain, ini yang menakutkan saya. Nabi kata yang membezakan antara orang beriman dengan orang kufur terletak pada solat. Seolah-olah Nabi kata, kalau saya tak solat 5 waktu sehari, apa beza saya dengan orang kafir? Kita pun tak nak orang panggil kita kafir. Itu buat saya pucat. Start daripada itu, 5 kali saya solat sampai hari ini, alhamdulillah. Tapi kesedaran itu datang daripada diri sendiri, insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala,
sempena kita meraihkan Hari Raya Aidiladha ini, Hari Raya Korban. Hidup kita ni penuh dengan pengorbanan. Yang saya nak masukkan tadi, mu'alaf yang sanggup tinggalkan kekufuran, sanggup tinggalkan cara hidup yang tidak selari dengan Islam, sanggup melakukan pengorbanan tersebut. Bagaimana dengan diri kita, khususnya tuan-tuan yang lahir dalam keluarga Islam, membesar dalam keluarga Islam? We do our best, buat yang terbaik, walaupun sedikit demi sedikit, insya-Allah kita berubah kepada kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita bimbingan, memberikan kita kekuatan untuk menjadi manusia yang lebih baik, insya-Allah. Baik, setakat ini saja masa mengizinkan saya untuk tazkirah pada hari ini. Semua yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya sebagai seorang manusia ada banyak kekurangan dan kelemahan. Kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.